saya tak boleh sebutlah student mana, tapi dia beragama Islam. Di sebalik itu, terdapat juga orang-orang yang bukan Islam datang mencuci masjid. Maka dalam konteks Islam ni, Islam memang menggalakkan kita untuk bertolong-tolong. Pertolongan kepada haiwan mendapat pahala, apatah lagi pertolongan kepada manusia. Tak kisah dia Islam ke, dia tak Islam ke. Mengenai fenomena banjir yang berlaku di negara kita baru-baru ini kan. Kereta habis. Ada yang boleh repair lah kan. Rumah lumpur habis. Tapi bila kena kepada rumah ibadat yang bukan milik orang Islam lah, kuil, tokong dan sebagainya. Bila kawasan itu dilanda banjir, jadi kotor. Jadi ada satu viral di Twitter lah menjadi persoalan, menjadi tanda tanya netizen. Bila datangnya student-student, saya tak boleh sebutlah student mana, tapi dia beragama Islam. Jadi mereka ni cuci kuil, tolong bersihkan apa semua. And then muncul satu perbahasan di Twitter, di laman sosial ini mengatakan, mana boleh, tak boleh orang Islam cuci kuil. Tapi di sebalik itu terdapat juga orang-orang yang bukan Islam datang mencuci masjid. Jadi macam mana, apa sebenarnya ni, boleh ke ni? Okey. Soalan yang berkaitan dengan kuil. Okey. Dia sebenarnya begini. Konsep di dalam Islam ini adalah Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka dalam konteks Islam ni, Islam memang menggalakkan kita untuk bertolong-tolong sesama manusia. Bukan kepada manusia aja, hatta kepada haiwan pun. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, seekor anjing yang kehausan, bila mana ada seorang bantu dia, Nabi SAW menjanjikan syurga atas pertolongan kepada haiwan. Yang pada kita haiwan ni anjing ni mughaladzah lah, kan, kotor ni dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat bagaimana pertolongan kepada haiwan mendapat pahala, apatah lagi pertolongan kepada manusia. Tak kisah dia Islam ke, dia tak Islam ke. Orang kena banjir, rumah dia rosak, kita pergi bantu rumah dia walaupun dia bukan Islam, tidak ada masalah. Dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalan dia kuil, itu persoalan. Kuil ni tempat ibadat yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam kita ada prinsip, kita ada akidah, iaitu kita tidak boleh membantu untuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin dekat situ. Bukan tak boleh bertoleransi, boleh bertoleransi, tapi asalkan jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu. Jadi apa-apa perkara yang membantu kepada dosa, bagi kita syirik itu dosa. Syirik itu satu kezaliman. Allah sebut inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman yang sangat besar. Maka apakah kita boleh membantu supaya orang syirik kepada Allah Taala? Betul. Jadi maka ini satu persoalannya. Maka di sini para ulama menyatakan tidak boleh. Bukan kerana kita tidak bertoleransi, kita bertoleransi. Kalaulah di situ kita katakan di kuil tu dijadikan sekolah, itu boleh bantu sebab kita nak kita membantu orang sekolah. Tapi sekarang ni khusus untuk ibadat. Maknanya kalau kita bantu tu, kita buat, kita bersihkan, kita cuci elok-elok untuk orang syirik pada Allah Taala. Maknanya kita redha kepada syirik. Risau, betul. Maka dengan sebab itu kaedah syarak menyatakan ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun wa ridha bisyirki syirkun. Redha dengan maksiat jadi maksiat, redha dengan kekufuran, redha bil kufri kufrun, redha dengan kekufuran boleh jadi kufur. Maka dilarang kepada kita. Ini satu prinsip, satu akidah. Bukan maknanya orang Islam tak ada toleransi. Banyak lagi perkara yang kita boleh toleransi selain daripada yang melibatkan prinsip dan juga akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dari sudut bantuan kita boleh bantu, tetapi kita tidak boleh bantu untuk memudahkan orang melakukan perkara haram. Syirik. Syirik. Macam ada juga orang tanya saya, Ustaz, salah ke kita bantu mereka? Saya kata tak salah bantu manusia, tapi salah kalau kita membantu untuk memudahkan syirik kepada Allah. Maknanya kita seolah kita redha lah. Kita merelakan. Kita seronok juga dengan syirik itu. Maka itu tidak dibenarkan. Asas ini kena ada. Akidah kena jelas. Ilmu kena ada. Kena ada ilmu supaya kita tak terjebak dalam perkara-perkara yang mungkar. Ya.